Aduh, sakitnya perut masa senggugut. Macam inilah keadaan orang perempuan semasa haid datang. Senggugut adalah kesakitan yang dialami di bahagian bawah perut atau pelvis semasa datang haid. Pelvis adalah tempat di mana organ berikut berada, iaitu rahim atau uterus, ovari, tiuk falopio dan pundi kencing. Semasa haid, otot rahim anda akan mengembang dan mengecut untuk mengeluarkan darah kotor dari badan. Proses pengembangan dan pengecutan rahim yang normal tidak akan menyebabkan anda mengalami sebarang kesakitan. Namun, jika otot rahim anda mengecut dengan terlalu kuat disebabkan oleh lebihan hormon prostaglandin, anda akan mengalami senggugut. Pelajar-pelajar, apakah yang dimaksudkan dengan kita haid? Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kita masih lagi dalam bab 4 Sains Tingkatan 1 Pembiakan dan kita fokuskan kepada 4.3 kita haid. Apakah yang dimaksudkan dengan kita haid? Perempuan akan mula mengalami haid apabila mencapai akil balik. Haid merupakan tanda bermulanya kita haid bagi setiap perempuan. Haid ialah peluluhan lapisan dinding uterus ataupun rahim dan darah yang mengalir melalui faraj. Peluluhan ni maksudnya seperti runtuh. Kita haid pula merujuk kepada satu siri perubahan yang berlaku pada dinding uterus dan ovari. Kita haid juga melibatkan pembentukan dan pembebasan telur yang matang. Ini ialah ovari yang akan menghasilkan ovum, dan ovum yang tidak disenyawakan akan dikeluarkan semasa haid. Kita haid dikawal oleh yang pertama ialah otak dan yang kedua ialah sistem endokrin yang membebaskan hormon. Perempuan normal mengalami kita haid kira-kira 28 hari dan berbeza-beza mengikut individu. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kita haid. Yang pertama ialah pengambilan nutrien. Pengambilan makanan setiap hari mempengaruhi kita haid kita. Yang kedua, perubahan berat badan secara mendadak. Semasa PKP ataupun cuti, pelajar-pelajar makan lebih banyak, maka perubahan berat badan secara mendadak juga mempengaruhi kita haid. Seterusnya, perubahan emosi. Mungkin pelajar merasa sedih, merasa marah, juga mempengaruhi kita haid. Dan yang terakhir, tekanan mental. Contohnya depression ataupun kemurungan juga mempengaruhi kita haid. Di sini pelajar boleh lihat rajah kita haid. Melalui rajah ini pelajar boleh nampak ada berapa fasa. Ya, ada 4, iaitu fasa haid, fasa pemulihan lapisan uterus, fasa subur dan fasa pra-haid. Sekarang kita akan belajar lebih lanjut 4 fasa tersebut. Yang pertama ialah fasa haid. Fasa haid melibatkan hari pertama period ataupun haid sehingga hari kelima. Pada ketika ini, lapisan dinding uterus atau rahim, salur darah dan ovum yang tidak tersenyawa terluluh dan disingkirkan apabila haid bermula. Pada rajah kita haid ini, pelajar boleh lihat hari pertama period, kedua, ketiga, keempat dan kelima itu adalah fasa haid. Di sini boleh nampak lapisan uterus terhurai dan mengalir keluar. Fasa yang kedua ialah fasa pemulihan. Ianya melibatkan hari ke-6 hingga ke-11 haid. Apa yang terjadi ialah dinding uterus mula dibina semula dan menebal. Salur darah pada dinding uterus mula terbentuk dan bersedia untuk menerima penempelan sel yang telah disenyawakan. Pada rajah kita haid ini, pelajar boleh lihat fasa pemulihan hari ke-6, 7, 8, 9, 10 dan 11. Apa yang terjadi ialah lapisan uterus menebal. Fasa yang ketiga ialah fasa subur. Fasa subur melibatkan hari 12 hingga 17 period. Ovum dibebaskan dari ovari
pada hari ke-14 kita haid dan ianya dinamakan pengovulan. Pada ketika ini, dinding uterus dan salur darah terus berkembang. Dan jika ada sperma, persenyawaan mungkin berlaku. Kita lihat pada rajah kita haid. Okey, ini adalah fasa subuh, iaitu dari hari ke-12, 13, 14, 15, 16, 17 haid. Dan pada hari ke-14, ini adalah proses pengovulan di mana ovum dibebaskan dari ovari. Pelajar boleh lihat di sini, inilah ovari, dan ovari membebaskan ovum pada hari ke-14 kita haid. Jadi, sekiranya ada sperma yang masuk, persenyawaan mungkin berlaku. Fasa yang keempat ialah fasa prahaid. Ianya melibatkan hari ke-18 sehingga 28. Tempoh masa fasa prahaid adalah paling lama, iaitu 11 hari. Pada ketika ini, dinding uterus terus menebal dan kaya dengan salur darah. Jika berlaku persenyawaan, penempelan embrio akan terjadi di dinding uterus. Okey, pelajar boleh lihat di sini fasa prahaid dari hari ke-18 sehingga ke-28 kita haid. Dan pada ketika ini, lapisan uterus terus menebal. Jika berlaku persenyawaan di antara sperma dan ovum, penempelan embrio akan terjadi di dinding uterus. Pelajar-pelajar kena ingat, selepas ovum bersenyawa dengan sperma, zygote akan terhasil, kemudian embrio, seterusnya fetus dan kemudian bayi. Kita haid akan berulang semula sekiranya persenyawaan tidak berlaku. Baiklah pelajar-pelajar, jika persenyawaan tidak berlaku, maka kita haid akan berulang semula. Jadi dia akan berulang daripada fasa haid, fasa pemulihan, fasa subuh dan fasa prahaid. Sekarang cikgu kongsikan mnemonik bagi fasa dalam kita haid, iaitu Haida pergi sekolah pra, Haida untuk fasa haid, pergi fasa pemulihan, sekolah fasa subuh dan pra fasa prahaid. Seterusnya kita akan lihat kepentingan mengurus kebersihan diri semasa haid. Penjagaan kebersihan diri semasa haid adalah sangat penting bagi memastikan sistem pembiakan tidak dijangkiti oleh mikroorganisma seperti bakteria, virus dan juga kulat. Semasa haid, wanita perlu sentiasa menukar tuala wanita ataupun pad 3 hingga 4 kali sehari untuk menghindari jangkitan bakteria dan virus yang boleh menyebabkan jangkitan saluran kencing atau UTI. Jadi pelajar-pelajar kena ingat, jangan pakai pad dari pagi sampai ke petang. Mesti tukar 3 hingga 4 kali sehari. Wanita haid digalakkan mandi dengan kerap untuk membersihkan tubuh badan. Sekarang kita akan lihat masalah kita haid. Kita haid yang tidak stabil merujuk kepada seseorang wanita itu tidak mengalami haid pada setiap bulan, kita haid yang terlalu panjang atau terlalu pendek, dan fasa haid yang melebihi 15 hari. Masalah ini mungkin disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama ialah pertambahan berat badan. Yang kedua, masalah hormon. Seterusnya, gangguan emosi dan senaman yang berlebihan. Dan yang terakhir, ketumbuhan di dalam rahim. Cikgu harap semua pelajar telah pun faham subtopik kita haid. Sekarang kita akan lihat contoh pengiraan. Puan Liza mendapat haid hari pertamanya pada 11 Mei 2022. Ramalkan: A. Fasa subuh, B. Hari pengovulan beliau, dan C. Haid Puan Liza pada bulan Jun. Untuk menjawab soalan ini, pelajar-pelajar kena ingat kita haid. Okey, di mana fasa haid melibatkan hari pertama hingga kelima period atau haid, fasa pemulihan 6 hingga 11, fasa subuh 12 hingga 17 dan fasa prahaid 18 hingga 28. Baiklah, cara-caranya ialah pada bulan Mei, pelajar kena ingat berapakah bilangan hari.
ia 31 hari. Jadi kita buat kotak-kotak macam ni dan kita tuliskan nombor 1 sehingga 31. Dan untuk bulan Jun, terdapat 30 hari ya di dalam bulan Jun. Kita buat kotak yang sama daripada nombor 1 sehingga nombor 30. Sekarang kita akan pergi ke kalender bulan Mei. Kita lihat semula Puan Liza mendapat haid hari pertama pada 11 Mei 2022. Okey, jadi ini 1 Mei, 2 Mei, 3 Mei dan seterusnya kita sampai ke 11 Mei. Okey, cikgu bulatkan 11 Mei. Okey, 11 Mei ini ialah hari pertama. Okey, kita tulis hari pertama. Okey, kemudian hari kedua, ketiga, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Okey, so kita haid nama ialah 28 kan? So 21 kita sambung sini. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Jadi kita haid yang pertama 28 dah lengkap. Jadi kita haid yang baru kat sini nombor 1. Pelajar dah boleh lihat dekat sini ya. Haid pertama dia untuk bulan Jun pada tarikh berapa? Kat sini. Saya cikgu bulatkan. So yang ni hari kedua, hari ketiga dan seterusnya lah ya. Jadi kita akan jawab soalan pertama, fasa subuh. Okey, kita tengok bilangan yang tadi yang warna merah ini. Ini adalah hari ke-12 dalam kita haid. So kita akan bulatkan hari yang ke-12 sehingga ke hari ke-17. Ini dia fasa subuh. Okey, dan kita lihat 22 hari bulan Mei. Okey, so pelajar akan tulis kat sini 22 hari bulan Mei sehingga 27 Mei 2022. Okey, jadi jawapan untuk fasa subuh ialah 22 Mei. Okey, hingga berapa? 27 Mei. Okey, 2022. Dah dapat jawapan kan? Soalan kedua, hari pengobulan beliau. Okey, hari pengobulan ialah pada hari ke-14 dalam kita haid. So, kat sini nampak hari ke-12, ke-13. Ini hari ke-14 dalam kita haid. Jadi, tarikhnya berapa? Ini tarikh dia ya. Yang warna hitam ni tarikh dia. Jadi, tarikhnya ialah 24 Mei 2022. Okey, harap pelajar boleh faham ya. Soalan C, haid Puan Liza pada bulan Jun. Tadi kita dah jumpa dah tarikh bagi bulan Jun. Nombor 1 ni ialah haid pada hari pertama bulan Jun. So cikgu dah bulatkan 8. So jawapannya ialah 8 Jun 2022. Jadi cikgu harap pengiraan yang cikgu tunjukkan ni jelas. Okey, dan pelajar mudah faham. Untuk menguji kefahaman para pelajar, sila jawab latihan pengukuhan berikut. Puan Aina mendapat haid hari pertamanya pada 10 Jun 2022. Ramalkan A. Fasa subuh, B. Hari pengobulan beliau dan C. haid Puan Aina pada bulan Julai. Semoga video ini bermanfaat untuk semua. Jumpa lagi. Jutaan terima kasih saya ucapkan kepada semua subscribers. Tidak kira di mana anda berada, teruskan sokongan anda kepada channel saya. Jangan lupa like, komen, subscribe dan aktifkan notifikasi loceng agar anda tidak terlepas video terbaru daripada saya. Terima kasih kerana menonton video ini. Terima kasih.